Pada tahun ini saja, Auda, banyak penghargaan kepada artis-artis ataupun juga pengkarya-pengkarya seni di negara Brunei Darussalam. Dan sudah setentunya pada hari ini, Johania, kita ni Ya. juga akan membawakan kepada Auda penghargaan kepada seorang artis kita ni, iaitu pada hari Belum ini. lagi kan beritahu dan Belum. tak, Belum. kalau belum tahu lagu-lagunya mungkin Auda boleh ketahui antara lagunya adalah Akulah Bintang dan juga Tahniah. Mungkin kalau peminat industri ataupun arena muzik tanah air pastinya mengetahui siapakah orangnya dengan vokal yang begitu mantap dan juga lantang dan tinggi sampai gunung kata orang, bersama dengan Auf Ismail, seorang artis of the month bagi Disember 2022 yang telah pun berada di sana. Jadi kita bersama dengan Baik, kita bersama dengan artis kita pada hari ini. Assalamualaikum, Auf. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa Baik. khabar? Syukur, Alhamdulillah. Indah sabar. Jadi tahniah diucapkan Tahniah, atas Alhamdulillah. satu penghargaan ini sebagai seorang artis of the month bagi bulan Alhamdulillah. Disember 2022. Pastinya penutup yang membanggakan bagi Auf Ismail dan juga peminat arena muzik tanah air. Betul. Dan juga berkaitan juga dengan ketaniah untuk tahun ini, di penghujung tahun ini, tahniah kita ni ucapkan kepada artis kita yang sudah berjaya mencapai matlamat dalam kehidupan. Mungkin ada azam yang telah diganjakkan dari tahun-tahun sebelumnya dan alhamdulillah tertunai untuk hari ini. Baik, menyentuh tentang tahniah ni, mau ingin mengetahui tentang Auf sendiri terlebih dahulu. Siapa beliau? Dan juga perjalanannya. Ya, Sebagai silakan. seorang anak seni. Silakan. Okey, kalau boleh dikongsikan, saya bermula dengan satu pertandingan yang dianjurkan oleh unit hiburan TV RTB iaitu Akulah Juara pada tahun 2018. Dan dari sana saya mula di-offer banyak program TV dan terfikir membuat single dan sebagainya, dan lahirlah 2 single setakat ini, iaitu seperti yang disebutkan tadi, Akulah Bintang dan lagu Tahniah. Tetapi sebelum ikut serta Auf di dalam pertandingan Akulah Juara ni, macam mana tahu sudah minat dan juga bakat dalam menyanyi itu anda ada dari dulu kah? Macam mana? Sebenarnya memang minat menyanyi dari damit. Sebab melihat bapa pun suka menyanyi, my cousin pun ada yang suka menyanyi juga, dan durang pun ada yang jadi penyanyi juga. Jadi dari dulu, dari damit, aku mau seperti durang. Macam-macam itulah tanamkan niat mau. Tapi masa itunya orang belum ada keberanian. Sedangkan before ini ada pertandingan P2F, bintang radio dan sebagainya yang dianjurkan oleh RTB juga. Tapi belum ada keberanian. Tapi sudah ada macam Akulah Juara ni, saya masa tu dipaksa untuk mengikuti pertandingan ini, dari desakan family, kawan-kawan sampai kawan-kawan yang sendiri menghantarkan borang untuk saya untuk mendaftar. Wah, dari paksaan dan dorongan keluarga, timbullah sebenarnya seorang anak seni yang tidak disangka-sangka. Rupanya mula-mula malu-malu. Malu, tidak berani menyanyi depan orang. Asal menyanyi depan orang itu memang lupa lirik. Bermula tahun bila sebenarnya? Katanya dari kanak-kanak tadi. Tapi bermula tahun berapa mula aktif di Persada Seni Tanah Air? 2018, selepas Akulah Juara baru aktif. Baik, biasanya kalau kita ni menjadi seorang artis ni ataupun memulakan sesuatu itu pasti ada yang kita ni idolakan lah, yang kita ni ikutkan caranya menyanyi dan sebagainya. Jadi bagi Auf sendiri, siapa idola ataupun inspirasi dalam bakat nyanyian Auf? Ataupun lagu yang malah di karaoke masa kanak-kanak? Okey, secara terus terang saya beritahu, saya memang mengikuti apa saja pertandingan, mengikuti maksudnya melihat lah apa saja pertandingan yang dianjurkan di negara Brunei Darussalam ni. Before ni kalau ada pertandingan bintang radio, datang melihat. Pada masa tu saya mengidolakan Fakrul Razi, Milin, kalau perempuannya ada Maria, Iza Hashim. Suka melihat bis dia ni, orang tampil berlawan, ada Dayat Ahim kan masa tu menang P2F. Bila melihat tu macam ia tadi sana tu yang tanamkan minat sebenarnya, tapi belum ada keberanian. Macam lagu-lagu tu more tu lagu-lagu lama sebenarnya, macam Tan Sri P. Ramlee punya lagu-lagu, memang meminati lagu-lagu lama. Jadi sebenarnya dari minat, melihat mula-mula jadi penonton,
Lepas tu ia sendiri jadi penyanyi, ia terpulang dilihat. Sebenarnya hint tu untuk kolaborasi bersama rakan-rakan. InsyaAllah. Yang disebut-sebutnya tadi itu InsyaAllah. mungkin dapat Baik, yang terpilih. kita ingin mengetahui je mengenai dengan lagu Tahniah ni Auf. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit mengenai apa? Okey, lagu Tahniah ni mengenai menceritakan tentang kekuatan siapa saja manusia yang bertahan walaupun macam-macam ada cobaan, godaan, macam-macam rintangan, tapi mereka tetap kuat untuk nyorang terus hidup, terus ke depan dan sebagainya macam itulah. Mungkin boleh ceritakan proses penulisan dan juga penghasilan lagu dan muzik video Tahniah. Okey, tentang lagu ni sebenarnya terhasil, idea asal sebenarnya adalah terinspirasi tentang semasa kita ni dilanda COVID harian tu, di mana di negara kita ni sendiri pun orang banyak panik. Panik, tapi dalam masa yang sama, kalau kita ni melihat dari sudut positif, kita ni melihat di sana ada yang sedia membantu, ada yang sedia bersedekah untuk kepada yang memerlukan. Jadi di sana timbulnya idea kenapa kita ni tidak menghadiahkan, macam saya kan menghulurkan bantuan memang tidak layak lah orang dari segi tenaga memang okey lah, tapi sebagai tanggungjawab kita ni sebagai penyanyi tanah air jadinya apa yang dapat saya sumbangkan dengan lagu. Jadi saya pun menghubungi penulis liriknya Sang Hikayat pada masa itu bercerita saya mau lagu cemani-cemani. Lepas itu jawapannya, bah nanti tunggu aku terfikir. Indahnya aku mau awalani. Which is tengah malam masa itu menelpon ke dia. Aku mau awalani juga, aku mau besoknya aku akan rakamkan lagu ini. Dan macam atas desakan saya juga kepada penulis lirik itu, sampai ia pun cakapnya, kau tak penyanyi paling cerewet pernah aku jumpa. Dan terlahirlah satu naskah masa itu. Dan masa membaca naskah itu, not bad, tapi mau mendengar melodinya. Jadi kami hantar kepada komposer Izwan dan dia masa itu membagi punya chorus saja. Masa yang membagi chorus itu pun kami sudah macam subhanallah, masya-Allah. Cuma tu ada timbul perasaan. Ada timbul perasaan yang membagi semangat ada orang-orang sekeliling. Tapi saya pun tegaskan di sana, saya mau nyorang lagu ini biar dia bukan untuk itu saja orang boleh digunakan sebagai apa saja relate to kehidupan orang lain. Cuma tu. Jadi sebenarnya timbul satu inspirasi dan juga motivasinya, satu kontribusi sebagai seorang anak seni menghasilkan lagu yang boleh menaikkan semangat orang ramai yang mengharungi pelbagai cabaran. Dan lagu Tahniah ini pun agak berbeza daripada lagu yang pertamanya. Lagu pertamanya jenis ballad. Kalau lagu Tahniah ini jenis pop rock sikit kan. Ada macam berteriak sikit. Tapi mungkin boleh diceritakan mengenai dengan lagu pertama tu dan juga mungkin perbezaannya yang menghasilkan seorang Auf yang lebih matang dan sebagainya. Kalau lagu pertama tu saya sebagai penulis lirik sendiri, lagu itu menceritakan perjalanan saya daripada nda berani jadi seorang yang berani, yang nada kepercayaan pada diri itu. So even dalam lirik itu pun ada menulisnya macam kehidupan bertukar something macam itulah. Inspirasi bagi saya juga. Kalau sekiranya takut dengar saya lagu Auf Ismail, insyaAllah ada keberanian nanti datang konten. InsyaAllah. Baik, dari pandangan mata Auf sendirilah perkembangan lagu-lagu di negara Brunei Darussalam, bagaimana? Adakah ianya mempunyai variasinya tersendiri ataupun mengikut tren saja? Bagi saya masa ni pun pelbagai sudah. Lagu-lagu Brunei pun tidak kurang hebatnya dengan lagu-lagu di luar negeri. Dan bakat ketanian ni pun makin banyak macam orang cendawan timbul macam itu. Jadi memang kagumlah sebenarnya. Kagum dengan growth dan juga perkembangan arena muzik tanah air. Saya mengetahui juga Auf ini bukan saja menyanyi sambil lewat saja. Tetapi dia juga belajar sebenarnya, belajar vokal. Jadi mungkin Auf boleh menceritakan mengenai dengan pengalaman dalam belajar vokal ini. Okey, masa itu berdasarkan minat pulang jua, curiosity. Kenapa kita ni
untuk menjadi seseorang yang berbeza daripada orang lain, iaitu sebenarnya dengan ilmu sebenarnya. Untuk bagi jenis saya, kalau saya akan menceburi bidang dalam bidang itu, first is ilmu, research. Pada masa dulu saya ada melanjutkan pelajaran di luar negeri dan sambil itu juga mengambil peluang untuk menghadiri beberapa kursus vokal. Persembahan pentas dan sebagainya lah. Dari sana macam tahu apa macam teknik-teknik sebenarnya memang perlu. Perlu untuk jangka masa panjang kita ni mesti menjadi seorang penyanyi yang berilmu. Dan apabila kita ni tahu semua itu memang senang lah dan sentiasa belajar sampai masa ini pun masih belajar juga. Mungkin sebagai nasihat bagi yang ingin menceburi diri dalam bidang nyanyian itu, kenapa diperlukan untuk mempelajari sesuatu itu? Kadang-kadang orang percaya dengan bakat yang sudah sedia ada. Andang suaranya lawa, kadang-kadang orang fikir okey tak tu. Tapi kenapa pentingnya? Kenapa pentingnya? Kalau dari segi sudut kesihatan memang perlu sebenarnya, sebab especially kalau kita ni menyanyi lagu nada-nada tinggi, kita ni mesti ada warming up. Even kalau kita ni bercakap seharian pun, kalau kita ni baru bangun pagi itu pun, kalau belum warming up kan suara kita ni macam serak dan barang itu memang perlu sebenarnya. Macam saya tadi pagi terpecah. Sebenarnya untuk kesihatan. Untuk kesihatan suara. Dari segi kesihatan pun perlu sebenarnya. Betul. Dan ingin juga mengetahui sebetulnya jika seseorang itu dalam perjalanan kehidupannya ataupun apa yang diminatinya, pastinya ada jatuh bangun. Jatuh bangun lah jatuhnya, lepas tu bangun kembali, ada onak dan durinya. Bagaimana dengan Aus sendiri? Bagi saya macam mana tu? Mungkin ada pengalaman yang pahit ke ataupun ada yang manisnya? Sebenarnya manis itu paling banyak lah. Bersama dengan RTB sendiri, banyak yang diketengahkan. Maksudnya macam ada pengalaman dihantar ke luar negeri mewakili negara Brunei Darussalam dalam Rhapsody tahun 2000 kalau ke luar negeri 2019 kalau tidak salah. Di Singapura. Di Singapura. Merupakan satu pengalaman yang sangat berharga di mana kita ni boleh belajar juga macam mana artis luar buat persembahan, macam mana persiapan durang. Lepas satu ada kena untuk mewakili negara kita ni juga dalam pertandingan kalau tidak silap apa tu nama pertandingannya tu yang China. Tapi masa tu disebabkan COVID dibuat di Brunei saja. Jadi pertandingan mewakili negara Brunei Darussalam di negara China, pertandingan menyanyi. Apa namanya, lupa. Terlupa dia. Tapi satu pengalaman manis lah bagi. Jadi banyak manis daripada yang pahit lah. Baik. Mengenai dengan perkara manis Ani, mau je rasanya mungkin di kesempatan Ani kami mendengarkan nyanyian yang pernah dinyanyikan oleh Aus sendiri semasa di negara China berkenaan. Boleh? Boleh. Boleh sikit bentar. Tapi bahasa apa tu? Bukan China? Bukan. Lagu sendiri. Aku lagu sendiri. Silakan Aus. Silakan Aus. Apa tu? Boleh nyanyi. Nyanyi sedikit. Chorus kah? Chorus. Kini ku terbang bersama mimpiku, meraih bintang yang dulu pernah ku tinggalkan. Takkan ku serahkan walau sesaat. Semangat hidupku akan terus membara, biar bintangku bersinar selamanya, menerangi dunia. Wow, biar bintangnya terus menerangi dunia dan juga menerangi muzik di negara kita. Baik, untuk itu perancangan di masa akan datang agar bintangnya akan terus saja bersinar. Sebenarnya perancangan masa akan datang memang dibuat pulang sudah sebenarnya masa ini perlahan-lahan lah. Saya ingin mewujudkan satu center di mana kita ni boleh sharing, especially dalam bidang nyanyian. Di mana saya di sana bukanlah mengajar, tapi berkongsi. Sebab mengajar belum lagi layak kan. So berkongsi, macam sekiranya ada apa-apa pertandingan, orang boleh datang saja ke tempat center tu untuk sama-sama kita ni berkongsi. Jadi Auf ni suka berkongsi. Memang tepatlah mungkin di sini lah rampai pagi. InsyaAllah. Setiap hari Ahad. Dikongsikan. InsyaAllah. Baik.
perancangan di untuk masa akan seterusnya, datang, ya. terutamanya bagi Auf sendiri untuk terus berkembang. Tadi katanya ingin mengadakan satu pusat. Pusat, Mungkin betul. ada juga satu lagi impiannya yang belum lagi dicapai. Tercapai. Yang ditarget masa ini sebenarnya pertandingan luar. Ingin menyorang macam mana tu? Menyerlahkan bakat di luar lagi. Di Brunei alhamdulillah banyak sudah pertandingan diikuti, so kan mencari pertandingan yang di luar lagi lah. Menembusi ya, betul. Di luar sana. Baik, akhirnya nasihat bagi mereka yang mencuba sesuatu itu tapi mungkin mula-mulanya takut macam Auf. Tapi rupanya ada untuk mencari keberanian Adakah itu perlu bagaimana? dia nuju dipajal? Betul, sebenarnya kita ni mesti cuba saja. Kalau bukan saja bidang nyanyian, apa saja bidang yang kita ni minat, kita ni mesti cuba. Sebab selagi kita ni belum mencuba, kita ni tidak tahu di mana orang sehingga mana level kita ni. Jadi kalau sekiranya gagal, cuba lagi dan belajar daripada kegagalan itu. Yang penting adalah dengan mencuba. Orang kalau langkah satu, insya-Allah semuanya akan terus berjalan Bergerak, dan juga bergerak maju ke hadapan. Baik, itu antara perkongsian kita bersama dengan Auf Ismail bagi Pelangi Artist of the Month untuk hari ini. Dan juga sebelum kita mendengarkan nyanyian daripada Auf sendiri dengan lagunya yang terbaru ini, Tahniah ya. Kita ucapkan tahniah terlebih dahulu dan juga ucapan bagi peminat mungkin ada di luar sana. Okey, penyokong, terutama kepada penyokong, family semua, terima kasih kerana sentiasa menyokong dan mempercayai bakat saya. Dan jangan lupa dan jangan berhenti menyokong mana-mana artis lokal sekalipun. Sokong lagunya, sokong orangnya dan jangan berhenti. Bagaimana untuk mengikuti perkembangan Auf Ismail? Boleh layari Instagram @Ismail_official. Dan ada Spotify? Spotify boleh cari lagu Tahniah, Akulah Bintang, semua ada di sana di Spotify. Baik, teruslah menyokong. Oh, ada pertanyaan lagi lah. Rupanya ada peminat dari Kayangan sebenarnya. Ingin mengetahui umur Auf sudah berapa sebenarnya? Sebenarnya umur sudah tahun ini 34 tahun sudah. 24? 34. Oh, saya terkejut. Dia muda daripada saya. Oh, okey, 34. Entah mengapa. Hani, sudah makan? Nanti. Okay. Baik, itulah antara perkongsian kita pada hari ini dan sebentar lagi kita akan berikan ruang kepada Auf Ismail sendiri untuk menyanyikan nyanyian hasil daripada sang hikayat ya dan juga komposer Izzuannya. Komposernya adalah daripada Izzuan. Semoga kita akan dapat terhibur dan juga sedikit sebanyak yang Hani akan dapat memberikan sedikit inspirasi kepada Auda. Mungkin ada yang mahu untuk mencuba tapi takut-takut. Mungkin adalah kita ni carilah mana tu ahli keluarga yang boleh mendorong Auda dan membantu Auda. Malah juga Auf tadi sendiri mengongsikan mungkin dapat berhubung bersama dengan Auf untuk bagaimana tips untuk menjadi seorang penyanyi ataupun nyanyian-nyanyian yang boleh diminati oleh pendengar-pendengar di negara Brunei Darussalam dan juga di luar negara ya. Terima sekali. Auf Ismail tadi ada mengongsikan pentingnya untuk kita ni sentiasa menimba ilmu dalam segala kemahiran yang kita dalami. Kalau sekiranya susah untuk menghadiri kelas-kelas kerana mungkin ada kesuntukan kewangan dan sebagainya, ada sebenarnya cara-cara yang percuma yang Auda boleh ketahui mungkin dengan DM Auf Ismail. InsyaAllah. Mungkin ataupun kalau sekiranya ada acaranya terus agak macam mana kan menyanyi mungkin. Macam mana kan caranya menyanyi secara sihat ni ataupun senang sahaja Auda boleh sahaja mencari di laman-laman media sosial. Sebenarnya ada pelbagai perkongsian yang Auda boleh ikuti bagi mempertingkatkan kemahiran Auda bukan sahaja dalam nyanyian tetapi dalam pelbagai kemahiran pun. Apa yang penting kata Auf tadi adalah dengan mencuba insya-Allah akan mendapat dan mencapai sesuatu matlamat yang ingin kita cuba capai dan impikan. Jangan biarkan mimpi itu menjadi mimpi sahaja. Insya-Allah ianya akan mendapatkan satu hasil kenyataan dan juga orang boleh menyatakan tahniah. Betul. Tahniah macam lagu lepas ni Muammar. Betul.